亲爱的弟兄姐妹，平安。Saudara-saudara sekasih, Shalom. 今天早上我们要思考一段经文，取自于诗篇146篇。Pada pagi hari ini kita mau merenungkan sebuah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur. 诗篇146篇第1节至10节， yaitu Mazmur pasal 146 1 sampai 10. 诗篇146篇第1节至10节。Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10. 我们翻到了，我们要以起音方式来研读这段经文。 Setelah kita membukanya, mari kita membaca secara responsoria. 第1节的以中文，第2节的以印尼文。 ayat pertama dengan bahasa Mandarin, ayat kedua dengan bahasa Indonesia. 让我们一起来开始。 Mari kita sama-sama memulainya. 你们要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美耶和华。 Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 你们不要依靠君王，不要依靠诗人，他一点不能帮助。 Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华，他上帝，这人便为有福。 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 他为说去的深渊吃食物以饥饿的，耶和华释放被囚的。 Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan memegahkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. 耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。 Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. 亲爱的弟兄姐妹，这一篇诗篇146篇开始到诗篇150篇。 Saudara-saudari sekalian, pada Mazmur 146 sampai Mazmur 150, 而这5篇诗篇都是哈利路亚诗篇。 di mana kelima Mazmur ini semuanya adalah Mazmur haleluya. 每一篇都以哈利路亚，你们要赞美耶和华为整个诗篇的开始和结束。 Seluruh Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan haleluya, puji Tuhan. 刚才我们所读的这一段经文，诗篇146篇， di mana telah kita baca Mazmur 146 ini, 就是诗人呼吁自己的内心，你要赞美耶和华。 yaitu pemazmur berseru dari lubuk hatinya untuk memuji Allah. 而在这个诗篇147篇，诗人呼吁整个以色列国，你们应当赞美耶和华。 Di dalam Mazmur 147, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan Allah. 而在诗篇148篇，诗人呼吁一切的受造物，你们要赞美耶和华。 Di dalam Mazmur 148, pemazmur mengajak semua makhluk ciptaan Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. 而在诗篇149篇，诗人呼吁神所拣选的生民啊，你们应当要传扬耶和华的名。 Dalam Mazmur 149, dalam Mazmur 149 di mana pemazmur mengajak umat yang dipilih Allah untuk mengabarkan keselamatannya. 诗篇150篇就是我们最熟悉的最后一篇， yaitu di mana Mazmur yang 150 ini yang terakhir. 诗人呼吁凡有气息的，你们要赞美耶和华。 Di mana pemazmur mengajak setiap orang yang bernapas untuk memuji Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，从这个5篇哈利路亚诗。 Saudara-saudara sekalian, dari kelima pasal Mazmur ini, Mazmur haleluya ini, 我们就会看到这位诗人，他就将一切的赞美、敬拜、祷告都集中在神身上。 kita dapat melihat pemazmur dengan penyembahan, pujian, doa, semuanya berpusat kepada Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，今天无论我们是在教堂，或者我们是在家中网上崇拜，
Saudara-saudari sekalian, baik hari ini yang beribadah di dalam gereja atau di rumah secara online, 我们都要特别警醒的， kita harus secara khusus menyadari 就是我们切勿夺取神的荣耀， jangan mencuri kemuliaan Allah 切勿夺取神应当的崇拜。 dan jangan mencuri hormat pujian yang selayaknya bagi Allah di dalam ibadah. 我们学都不可以轻看它， Siapapun tidak bisa meremehkannya. 我们应当将整个崇拜从头到尾都要集中在神身上。 Kita harus memusatkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir kepada Allah. 我们所唱的歌，我们敬拜、赞美、祷告、奉献等等，都要赞美耶和华神。 Nyanyian yang kita nyanyikan, penyembahan, memuji, berdoa, dan melayani, semua ini kita harus pusatkan kepada Allah 都要尊崇他、高举他， untuk mengagungkannya dan memuliakan Dia. 因他是我们敬拜赞美的主角。 Karena Allah adalah tokoh utama yang kita puji dan kita sembah. 阿门。 Amin. 那亲爱的弟兄姐妹，我们看诗篇146篇第1节， Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat ayat yang pertama di dalam Mazmur ini. 在第1节，诗人说：“你们要赞美耶和华，我的心啊，你们要赞美耶和华。” Dalam ayat pertama, Mazmur berseru, Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. 就是在这一节经文，这位诗人他又呼吁自己内心最深处的，你要赞美耶和华。 Dalam ayat ini, pemazmur berseru dari lubuk hatinya yang dalam yaitu untuk memuji Tuhan, 你要尊崇耶和华， mengagungkan Tuhan, 你要高举耶和华。 meninggikan nama Tuhan. 那亲爱的弟兄姐妹，倘若我们从这诗篇的背景来看， Saudara-saudari sekalian, jika kita melihat latar belakang Mazmur ini, 我们就会发现这一篇诗篇是最后一篇的后期的诗篇， kita dapat melihat bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang terakhir, 就是在巴比伦被掳70年之后， yaitu 70 tahun setelah pembuangan di Babel, 这一帮的以色列人他们归回了耶路撒冷， yaitu ketika saat orang Israel kembali ke Yerusalem 而重建圣殿的日子。 dan mereka membangun kembali bait Allah. 在这个时间它的时间大概是在公元前536至520年。 Waktu itu sekitar 536 sampai 520 sebelum Masehi. 当他们要开始重建这个圣殿的过程中， Saat mereka mau membangun bait Allah ini, 这一帮的以色列人他们面对了仇敌连续的攻击， mereka menghadapi serangan musuh yang terus-menerus 同时他们也面对了内在种种的问题， dan mereka menghadapi masalah dari dalam, 就是回归的人很少， yaitu jumlah orang yang pulang dari pembuangan itu sedikit. 他们又面对了饥荒， Mereka juga menghadapi kelaparan, 生活贫困。 hidup dalam kemiskinan. 而在这种情形，在这种挑战当中，他们整个心就是很快的灰心了、失望了。 Dan tantangan ini dengan cepat mereka membuat hati mereka kecewa. 他们整个信心就动摇了， Iman mereka tergoncang, 而使整个重建的工程耽延了16年， di mana pekerjaan mereka tertunda selama 16 tahun. 因为他们个人以色列人，他们只建自己的房屋， Karena mereka setiap orang hanya membangun rumahnya sendiri. 而在这种情形之下，撒迦利亚先知和哈改先知他们都起来讲话。 Di dalam situasi ini, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bangkit untuk berbicara. 他就叫这一帮的以色列人，你们个人都要转向神。 Dia memanggil semua orang untuk berpaling kepada Allah 劝勉他们，你们要刚强壮胆，你们要重建圣殿。 dan menasehati mereka agar mereka kuat dan berani untuk membangun kembali bait Allah. 于是圣殿建好了之后， Kemudian setelah bait Allah itu didirikan, 他们就以得胜的欢乐的心来唱这篇诗篇。 mereka dengan sukacita penuh kemenangan menyanyikan nyanyian pujian ini, 就是你们要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美耶和华。 yaitu Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. 因此，亲爱的弟兄姐妹，今天我们在称颂赞美耶和华的时候， Oleh karena itu, di saat memuji Allah,
我们要特别的提醒我们自己， Kita harus mengingatkan diri kita sendiri. 就是我们要从心里发出，从心中发出我们对神的赞美，对神的称赞。 Yaitu menggunakan hati, yaitu dengan hati yang dalam mengungkapkan pujian kepada Allah. 无论我们是在圣殿，或者我们在家中敬拜神， Baik kita yang berada di gereja ataupun yang beribadah di rumah, 在任何的情况之下，我们要从心里发出我们对神的赞美。 dalam situasi apapun atau situasi khusus secara alami dari hati kita untuk memuji Tuhan. 从我们心里，我们发出我们对神的诗歌； Dengan hati kita bernyanyi, 从心里我们服侍； dengan hati kita melayani, 从心里我们工作； dengan hati kita bekerja, 从心里我们服侍主。 dengan hati kita melayani Tuhan. 因此，这位诗人在第2节他就说：“我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的上帝。” Di mana dalam ayat kedua, pemazmur mengatakan, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 我一生要赞美耶和华，我还活的时候，我要歌颂我的上帝。 Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 亲爱的弟兄姐妹，有一个弟兄他患了一个罕见的肢体免疫疾病， Saudara-saudara sekalian, ada seorang saudara, dia menderita penyakit autoimun, penyakit yang langka, 以至于他全身是肌肉无力的， yang menyebabkan ototnya melemah dan tidak berdaya, 甚至几乎要死了。 bahkan hampir mati. 在这个患难，在这个患病期间， Selama dia sakit, 他就领悟到一件事情： dia menyadari suatu hal, 我能正常呼吸，这个是一个宝贵的恩典。 bahwa dia bisa bernapas dengan normal adalah merupakan suatu anugerah yang sangat berharga. 因为有超过1周的时间， Karena lebih dari 1 minggu, 他就不能自己呼吸， dia tidak bisa bernapas. 他必须依靠一台机器来帮助他，以至于每隔几秒，他就把那个机器空气灌入在他的肺部。 Setiap beberapa detik dia harus bergantung pada mesin alat bantu untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya. 以至于这段时间治疗的时间令他十分的痛苦。 Di mana waktu dia dalam hal ini waktu dia terapi ini membuat dia sangat menderita. 但是感谢主，不久之后，他这个奇妙康复了。 Tetapi puji Tuhan, tidak lama kemudian saudara ini segera pulih kembali secara ajaib. 他都提醒自己， Dia mengingatkan diri sendiri, 不要抱怨， tidak mengeluh, 不要抱怨， tidak mengeluh, 不要抱怨生活里的难处。 tidak mengeluh tentang kesulitan dalam 我 hidupnya. 会呼吸， Aku masih bisa bernapas, 我要感谢神， saya harus berterima 我 kasih 能 kepada 还 Tuhan. 我还能呼吸。 Aku masih bisa bernapas. 那亲爱的弟兄姐妹，我们实在是很软弱， Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita adalah manusia yang lemah. 我们很容易把我们自己专注于在这个眼前所面对的问题、困难。 Dengan mudah memusatkan suatu masalah yang ada di depan kita, yaitu masalah kesulitan. 我们怨天，我们怨地， Bahkan kita mengeluh kepada langit dan bumi. 我们生活确实很少的感恩， Hidup kita kurang bersyukur, 很少的赞美。 kurang sekali 我 memuji. 们忘了，倘若神没有赐给我们生命气息， Bahkan kita lupa, jikalau Allah tidak memberikan kita napas kehidupan, 那么我们所拥有的一切，无论是大或者小，全部是全然无用了。 maka semua yang kita miliki, biar besar atau kecil, semuanya tidak ada gunanya. 因此，亲爱的弟兄姐妹，通过这位弟兄的分享，提醒我们， Saudara-saudari sekalian, oleh karena itu melalui sharing saudara ini mengingatkan kita, 无论我们在这个忙碌、在困难、在艰难的时刻， saat kita menghadapi kesibukan, menderita dan kesulitan, 我们要停顿下来， mari kita berhenti sesaat, 深深的呼吸一下，
tarik napas dalam-dalam. 我们感谢神， Kita bersyukur dan 我还可以呼吸。 kita masih bisa bernapas. 诗人告诉我们说：“我一生要赞美耶和华。 Pemazmur mengatakan kepada kita, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. 我还活的时候，要歌颂我的上帝。” Selama aku hidup, aku harus bermazmur bagi Allahku. 亲爱的弟兄姐妹，当我们查考原文，我们就会发现这节经文蕴含着深刻的意思。 Saudara-saudari sekalian, ketika menelusuri teks aslinya, kita akan menemukan bahwa ayat ini mengandung makna yang dalam. 这位诗人他就是拿定主意，我要决心，我要决志，一生要赞美耶和华。 Pemazmur mengambil keputusan, saya harus bertekad, memutuskan, memuji Tuhan seumur hidupku. 就是我要全心尽力的、始终如一的，一生要赞美耶和华。 Yaitu saya ingin melakukan yang terbaik, konsisten, memuji Tuhan seumur hidupku selama aku masih hidup. 在我还活的时候，我要献上一生的敬拜、赞美与神。 Selama aku masih hidup, aku mau mempersembahkan hidupku dan memuji dan memuliakan Allah. 就如一对新婚夫妻，他就在这个亲友的众人面前见证。 Seperti sepasang pengantin baru yang menikah yang disaksikan oleh kerabat dan teman-teman. 他们就共同宣读了婚礼誓词， Mereka saat ngambil sumpah mengucapkan janji pernikahan mereka. 就是无论是顺境或是逆境， Pada waktu keadaan baik atau buruk, 富裕或者贫穷， kaya atau miskin, 健康或者疾病， sehat atau sakit, 快乐或者忧伤， senang atau susah, 我都要永远爱着你， aku akan selalu 珍惜 mencintaimu, 你， menyayangimu, 对你忠实， dan setia kepadamu 直到永远。 selama-lamanya. 亲爱的弟兄姐妹，这个决定是颇一时的情绪吗？ Saudara-saudari sekalian, apakah keputusan ini merupakan emosi sesaat? 我相信我们每一个人，我们都会说不， Saya percaya bahwa setiap orang akan berkata tidak. 不，这个是我对他一生的承诺。 Tidak, ini adalah janji seumur hidupku kepadanya. 同样的，这位诗人他就在神的面前，他就做一个一样的承诺。 Seperti pemazmur ini juga membuat suatu komitmen yang sama di hadapan Allah. 无论是在于顺境或者是逆境， Pada waktu keadaan baik atau buruk, 富裕或者贫穷， kaya atau miskin, 健康或者疾病， sehat atau sakit, 快乐或者忧伤， senang atau susah, 我定义一生要赞美耶和华。 saya bertekad untuk memuji Tuhan. 我定义在还活着的时候，我要歌颂我的上帝。 Saya bertekad selama saya masih hidup mau bernyanyi dan memuji Tuhan Allahku. 亲爱的弟兄姐妹，但愿这位诗人的承诺也成为我们一生对神的承诺。 Saudara-saudari sekalian, kiranya ini merupakan janji seumur hidup kita kepada Allah. Seumur hidupku memuji Allah. 我要赞美神， Saya mau memuji Tuhan. 阿门。 Amin. 那亲爱的弟兄姐妹，我们看，再看另一个字，就是赞美。诗人说：“我定义一生要赞美耶和华。” Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat satu kata memuji, yaitu di mana pemazmur mengatakan, saya bertekad memuji Tuhan seumur hidupku. 我们知道赞美就是向神歌唱、弹奏。 Kita tahu memuji adalah bernyanyi, bermain melodi. 而在这里，赞美也含着一个很深刻的意思， Di sini memuji juga memiliki arti yang khusus. 就是让神在人当中能够更加的清晰， Supaya Allah dinyatakan lebih jelas di hadapan manusia. 让阳光更清楚的呼照、照明、照亮。 Agar matahari lebih bersinar dan terang. 换句话说，就是神要我们借着我们的生命、神的作为、神的本性，人人能够更加清楚。 Dengan kata lain, kiranya melalui hidup kita, perbuatan Allah dan pribadi Allah menjadi lebih nyata di hadapan manusia. 就是人人都借着我们的生命，借着我们每一个人的生命，看见而感受到，而体会到神的爱。 Setiap orang melalui hidup kita melihat, merasakan dan mengalami kasih Allah. 而体会上帝的心意，体会上帝的心思，上帝的公义。
dan bisa merasakan keadilan Allah, kesetiaan Allah. 使我们整个生命的阳光都能够照亮整个世界。 Agar hidup kita ini seperti sinar matahari yang bersinar lebih jelas. 正如耶稣在马太福音有说过一句话：“你们是世上的光。” Di mana dalam Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. 我们是世上的光。 Anda dan saya adalah terang dunia. 而在马太福音，耶稣也曾说过一句话：“你们的光也当你们也光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。” Di dalam Matius pasal 5 ayat 14-16, Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 亲爱的弟兄姐妹，这位世人他随着医生，在任何的情况之下， Saudara-saudari sekalian, di sini pemazmur memutuskan hidupnya 不论是好或者坏， dalam situasi apapun, walaupun itu baik atau buruk, 成功或者失败， sukses atau gagal, 健康或者生病， sehat atau sakit, 缺乏或者富足， kekurangan atau berkelimpahan. 在我还活着的时候，我都要赞美歌颂耶和华神。 Selama masih hidup, kita harus memuji dan bernyanyi bagi Tuhan, 要见证耶和华的名。 bersaksi bagi nama Tuhan. 因此，亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人，我们的整个言行、行事为人， Saudara-saudari sekalian, seluruh perkataan dan perbuatan, 我们的工作、我们的家庭、我们的日常生活当中，都要见证耶和华神。 pekerjaan kita, keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari harus bersaksi bagi Tuhan. 意思说，我们的全然生命都要见证耶和华，以至于我们的整个生命能够照亮整个世界。 Di mana seluruh hidup kita harus memberikan kesaksian bagi Tuhan, menerangi dunia. 让别人、让朋友们看见我们，就看见主。 Melalui diri kita, agar semua orang dapat melihat Tuhan, mengenal Tuhan, dan memuliakan Tuhan. 之后我们就来看第3节，世人就告诉我们：你们不要依靠世界上的君王，不要依靠世人。 Di dalam ayat ketiga, pemazmur menasihati kita jangan percaya kepada para bangsawan di dunia dan bergantung kepada anak manusia. 这里他的意思就是不要依靠那些有权有势的人， Di sini artinya jangan mengandalkan orang yang kuat dan berkuasa, 不要依靠那些有影响力的或者那些势力来撑腰。 dan juga jangan mengandalkan orang yang berpengaruh atau mengandalkan kekuatan tertentu yang mendapatkan dukungan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，这里并不是说，当我们生病了，我们不需要去找医生啊，不是啊，不是这个意思。 Saudara-saudara sekalian, di sini bukan berarti saat kita sakit kita tidak perlu mencari dokter. 或者我们在我们工作上，我们出了一些问题，我们不需要去找别人请帮忙、请帮助。 Atau di tempat kerja ada beberapa masalah, kita tidak perlu mencari orang lain untuk membantu dan untuk meminta bantuan pada orang lain. 不是这个意思。 Bukan artinya demikian. 这节经文是要提醒我们，就是我们千万不要把所有的盼望、精神， Di mana Mazmur ini mengingatkan kita, di mana ayat ini mengingatkan kita jangan menaruh semua harapan, semangat, 所有的稳妥、所有的喜乐、所有的安全感， semua aman, sukacita, 甚至我们的前途交在人身上。 bahkan menyerahkan masa depan kita kepada orang lain. 就是你靠山，山会倒； Yaitu jika bersandar pada gunung, maka gunung pun akan jatuh. 你靠人，人也会跑； Jika bersandar pada manusia, manusia pun akan 你 jatuh. 靠君王，君王也会死亡。 Jika bersandar pada raja, raja pun akan binasa. 因此，诗人在第3节、第4节特别的提醒我们每一个人，就是人是不值得你依靠的。 Oleh karena itu, di pemazmur dalam ayat 3 dan 4 mengingatkan kita dan berkata bahwa manusia tidak layak untuk diandalkan. 因为人是无能的，
Karena manusia tidak berdaya. 人是无能的，他一点不能帮助你，他一点不能拯救你的。 Manusia tidak berdaya, sama sekali tidak dapat membantu dan dia tidak dapat menyelamatkanmu. 他的能力、他的帮助、他的智慧是很有限的。 Kemampuan manusia itu dan bantuannya ada batasnya. 第二，人是短暂的， Yang kedua, manusia berumur pendek. 他的气一断就归回了尘土， Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. 他所打算的当日就消灭了。 Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 就是他人所想的，必与他的死亡一同的消灭。 Yaitu apa yang dipikirkan bersama dengan kematiannya akan lenyap. 他一生的财富、地位、 Kekayaan seumur hidupnya, kedudukannya, 他的名声、他的成就，以他当日消灭。 ketenarannya dan prestasinya pun lenyap pada hari itu juga. 他一切的计划、梦想、追求，也都归回尘土了。 Semua rencananya, hal-hal yang dikejar, impiannya, kembali semuanya ke tanah. 你看北国以色列，他们依靠自己的君王， Mari kita lihat kerajaan utara Israel mengandalkan raja sendiri 而结果他被亚述掳走了。 dan akhirnya ditawan oleh Asyur. 而南国犹大，他们是依靠埃及王， Kerajaan selatan Yehuda mengandalkan raja Mesir 而结果他们也被巴比伦掳走了。 dan akhirnya direbut oleh Babel. 而巴比伦君王呢， Dan raja Babel akhirnya 而结果也被这一帮波斯王。 dan akhirnya juga dihancurkan oleh bangsa Persia. 所以你看，在这个世上的君王，哪一个可以长久依靠呢？ Lihatlah raja-raja yang ada di dunia ini, yang mana satu yang bisa kita andalkan dalam waktu yang panjang. 因此，世人就特别的提醒你们，不要依靠世上的君王，不要依靠世人。 Oleh sebab itu, jangan mengandalkan raja dunia, jangan andalkan anak manusia di dunia ini. 乃是你应当依靠那位超越无限能力的上帝。 Tetapi andalkanlah Allah kita yang luar biasa dan kekuatannya yang tidak terbatas. 以至于这第5节，诗人告诉我们说，以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华他上帝的，这人便为有福。 Dan di dalam ayat yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华，这人便为有福。 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都在追求福气、祝福。 Saudara-saudari sekalian, kita setiap orang selalu mengejar berkat dan diberkati. 我们很想我们生活中蒙神祝福，我们成为祝福神所祝福的人。 Yaitu di dalam hidup kita mengharapkan diberkati dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，有一件事情我们要特别的注意一下。 Tetapi saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang harus kita perhatikan. 有多少时候，我们对于祝福、福气有一种错误、偏差的一个概念， Kadang-kala kita memiliki konsep yang salah tentang berkat. 就是我们无意中我们吸收了，我们灌输了属世的价值观念， Yaitu secara tidak sengaja kita telah menyerap nilai-nilai dunia. 就是我们以物质来衡量或是来定义一个祝福， Yaitu mengukur berkat dengan hal-hal material. 以为我有钱有势了，都有福了。 Kiranya punya uang dan kekuasaan diberkati. 有好名声，工作赚大钱就是有福了。 Mempunyai nama baik dan bekerja berpenghasilan banyak diberkati. 或者我们以为我们多奉献就多得祝福， Atau kita pikir banyak persembahan banyak diberkati. 少奉献就少得祝福， Sedikit persembahan maka sedikit diberkati. 没有奉献就没得祝福。 Tidak memberi persembahan maka tidak diberkati. 但是，亲爱的弟兄姐妹，
妹，圣经告诉我们说，以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华他上帝的，这人变为有福。 Tetapi saudara-saudari sekalian, di mana pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang pengharapannya pada Tuhan Allahnya. 所以，亲爱的弟兄姐妹，这人变为有福。祝福重点不在于你现今的处境。 Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu orang yang diberkati intinya tidak tergantung pada situasi saat ini. 你生活的情况 Situasi kehidupanmu, 是贫穷或者是富有， apakah itu miskin atau kaya, 而是在于在你面对困难、在你面对艰难的时刻， atau saat menghadapi kesulitan atau kesusahan, 在你天天的生活中，在你所需要的，你依靠的是谁呢？ dan dalam kehidupanmu sehari-hari, di saat membutuhkan, kepada siapa Anda mengandalkannya, 你仰望的是谁呢？ yang kau harapkan itu siapa, kepada siapa engkau harapkan? 亲爱的弟兄姐妹，耶稣在马太福音第5章第3节也曾说明了同样的一个概念。 Saudara-saudari sekalian, Yesus pernah mengatakan konsep yang sama dalam Matius pasal 5 ayat 3. 他说：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。” Dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin rohani di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. 心灵贫穷的人有福了。 Berbahagialah orang yang miskin rohani di hadapan Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们以耶和华为帮助，我们仰望耶和华，那么我们是有福的人了。 Saudara-saudari sekalian, saat kita menjadikan Allah sebagai penolong dan berharap pada Allah, kita adalah orang-orang yang diberkati. 因为我们所依靠的耶和华是创 Karena 造宇宙万物的上帝。 karena Tuhan Allah yang kita andalkan adalah Tuhan Allah yang menciptakan segala isinya. 在第6节告诉我们说，耶和华造天地海和其中的万物。 Di mana dalam ayat pertama mengatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 第2，他是心实守约的神。 Yang kedua, Dia adalah Tuhan yang setia berpegang pada janjinya. 在第6节下，他所诚实直到永远。 Dan ayat yang di bawah selanjutnya, Dia tetap setia untuk selama-lamanya. 第3，他是施行拯救的神。 Dan yang ketiga, Dia adalah Tuhan penyelamat. 第7节、第9节告诉我们说，他为收去的深渊赐食物以饥饿。耶和华释放被囚的，耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人，耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。 Di dalam ayat 7 sampai 9 mengatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang yang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. 第4，他是施行审判的上帝。 Dan dalam ayat yang keempat, Dia adalah Allah yang menghakimi. 是在第9节告诉我们说，使恶人的道路弯曲。 Dalam ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. 亲爱的弟兄姐妹，神这些奇妙的作为，都已在耶稣基督显现了，显明了。 Saudara-saudari yang kekasih, karya-karya ajaib Tuhan ini telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. 耶稣在路加福音第4章第18节、19节告诉我们说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。” Yesus menyatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan
tahun rahmat Tuhan telah datang. 而保罗在哥罗西书第2章第2节至3节也说到，神的奥秘就是基督所积蓄的一切智慧知识都在他里面隐藏。 Paulus berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 2-3, rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. 因此，亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督道成肉身，降生为人，已经完全的彰显神荣耀的形象。 Saudara-saudara sekalian, Yesus menjadi manusia sepenuhnya menggambarkan kemuliaan Allah. 怜悯施恩的上帝， Allah yang maha pengasih dan penyayang, 是关心那些弱势群体的， yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah, 释放拯救我们， membebaskan dan menyelamatkan 使 kita, 我们每一个人从罪的捆绑中，我们得了自由， membebaskan kita dari belenggu dosa, 并开启了我们属灵的瞎眼， bahkan membuka kebutaan rohani kita, 使我们能够看透万事，明白神所启示的真理。 sehingga kita dapat melihat segalanya dan mengerti kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. 而这时，在等待第2次来临，耶稣将审判各国，将义人与恶国分开。 Dan kita menunggu kedatangan yang kedua kalinya, Yesus akan menghakimi bangsa-bangsa dan memisahkan orang yang benar dari orang fasik. 但第8节告诉我们说，但耶和华喜爱义人。 Dalam ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan mengasihi orang-orang benar. 所以，亲爱的弟兄姐妹，你们要赞美耶和华， Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan. 因为我们所敬拜的上帝， Karena Tuhan yang kita sembah, 三位一体之神是最好永远的依靠。 yaitu Allah Tritunggal, Allah yang paling kita andalkan selamanya. 他是真正的掌管我们生命的上帝。 Dia adalah Tuhan yang benar-benar menguasai kehidupan kita. 以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华上帝的，这人便为有福。 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang pengharapannya pada Tuhan Allahnya. 因为他是创造宇宙万物的上帝， Karena dia Allah yang menciptakan segala isinya. 因为他是信实守约的神， Karena dia yang setia akan janjinya. 因为他是施行拯救的神。 Karena dia adalah Allah penyelamat. 而第2次来临，他将审判。 Dan pada kedatangannya yang kedua kali, dia akan melaksanakan penghakiman. 亲爱的弟兄姐妹，近来我们听到东南亚在爆严重的肺炎， Saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini kita mendengar COVID-19 yang semakin ganas di negara-negara Asia 而 Tenggara, 新变种又进入了印尼 di 国 mana 了。 di mana virus varian baru masuk ke Indonesia, 而确诊人数天天破百， di mana jumlah kasus ini dikonfirmasikan melebihi ratusan setiap hari, 而死亡数数升了。 dan jumlah kematian meningkat pesat. 而这种情况十分的影响我们的生意，很难做。 Dan dalam keadaan situasi ini sangat mempengaruhi mempengaruhi kesulitan dan keadaan ekonomi kita ini. 我们的收益减少了，我们经济困难， Pendapatan kita berkurang, kesulitan, 可能我们的一切的计划也无法达成。 dan semua rencana yang kita rencanakan tidak dapat tercapai. 一年了，我们整个生活可能也会感到烦闷、单调、乏味。 Dalam setahun ini kita merasa susah, hidup sangat penat, membosankan, 心里恐惧、焦虑不安、缺乏安全感。 ketakutan, gelisah, dan tidak aman. 在这种情形之下，我相信我们每一个人都有体会到， Dalam situasi ini saya percaya bahwa kita semua orang pasti merasakan 就是我们的生命是何等的宝贵， yaitu hidup kita ini sangat berharga. 我们的生命是何等的短暂，何其的短暂。 Hidup kita ini sangat singkat. 我们人无法掌控生命， Kita orang ini tidak bisa mengendalikan hidup ini. 我们只能举高我们的双手来仰望耶和华神。 Kita hanya bisa mengangkat kedua tangan kita untuk Allah yang sebagai penolong kita.
最后在第10节，诗人就呼吁众以色列人，神的百姓，而我们每一个人，你们要赞美耶和华。 Dan di akhir ayat yang ke-10, pemazmur mengajak semua orang Israel, umat Allah dan kita setiap orang memuji Tuhan. 因为耶和华神是作王，直到永远。你的上帝要作王，直到永远。 Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu itu Raja turun-temurun. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们上帝是永恒的统治者。 Saudara-saudari sekalian, Tuhan kita adalah penguasa yang kekal. 他真正的主宰而掌管一切，直到永远。 Dia benar-benar mengatur dan menguasai segalanya sampai selamanya. 而唯有他可以成为我们最稳妥的而虚实的依靠。 Hanya Dialah sandaran kita setiap saat yang paling aman dan teguh. 因此，亲爱的弟兄姐妹，让我们像这位诗人一样的宣告说：我们要赞美耶和华。 Saudara-saudari sekalian, kiranya kita seperti pemazmur ini menyatakan, mari kita memuji Tuhan. 我们要决志，一生要赞美神。 Kita hendak memuji Tuhan dan kita harus bertekad memutuskan untuk memuji Tuhan. 在我还活的时候，我要见证耶和华的名， Selama masih hidup, kita harus bersaksi bagi nama Tuhan. 不要依靠世人， Jangan mengandalkan manusia, 乃要完全的依靠仰望耶和华神， yaitu kita harus mengandalkan kepada Tuhan. 因为耶和华是创造天地的主， Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 他是信实所约的上帝， Dia adalah Allah yang berpegang pada janjinya. 他是扶持软弱者、施行拯救的上帝， Dia adalah Allah yang menjaga yang lemah, penuh rahmat dan keselamatan. 他是施行审判的上帝。 Dia adalah Allah yang menghakimi. 但愿我们每一个人，我们要赞美耶和华， Biarlah kita semua ini datang untuk memuji Tuhan. 耶和华作王，直到永远。 Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. 当我们以雅各的神为帮助，仰望耶和华上帝，我们是有福的人。 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 阿门。Amin.